Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ala ini kita terus bersiaran untuk meneruskan kelangsungan program kita, agenda mingguan kita. Setiap hari Kamis kita akan bersiaran dan menyambung terjemahan Surah Ali Imran ayat yang ke-62 dan 60. Hari ini ayat pendek. Dan sebelum saya terlupa, kita ada 2 slot hari ini. Jam 8 pagi kita bersiaran untuk Hafiah, dan jam 10.30 pagi kita akan bersama Ustaz Ahmad Ri Hafizahullah daripada Hadramaut, Yaman. Allah jam 10.30 pagi nanti, jangan lupa kita akan bincang tentang Ijazul Bayan. Dia menarik, dan pastinya memang ada yang menarik yang akan dibincangkan nanti. Dan teruskan sokongan Anda untuk channel ini, pengisian ilmu yang bermanfaat, pengisian ilmu yang Allah yang sentiasa dan memberi nilai tambah. Hadirin sidang penonton yang berbahagia, hari ini 23 Februari 2003, dan insyaAllah kita akan bincangkan ayat 62 dan 63 surah Ali Imran. Ada sebahagian besar yang bersama saya dengan baik, boleh menguasai sistem dengan baik, dan begitu juga tata bahasa Arabnya dan saraf, insyaAllah supaya lebih mantap. Setiap kali kita terjemah, kita akan terus bahaskan, walaupun topik yang berulang, topik yang sama, sentiasa kita akan jadi akan lebih mantap, kemas dan padu, insyaAllah. Dan saya sapa kepada semua yang masuk hari ini sebagai bukti hadiran. Siapa semua yang memberi komen, mana yang saya ingat, saya akan komen kepada anda semua. Bagi yang saya belum kenal, saya mohon maaf. Kalau boleh, sila perkenalkan diri anda, maklumkan daripada mana dan apa komen anda setelah belajar harfiah ataupun dengan sistem harfiah. Baik, saya nak sapa dulu orang yang pertama beri komen. Sebelum saya sapa, saya nak jawab salam dulu. Terima kasih kepada semua yang memberi salam, dan saya jawab doa anda semua. Saya dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, orang yang pertama sekali beri komen, Hajah Faridah Salim. Atau saya lebih biasa panggil Kak Dah. Pada Cendering, Kuala Terengganu. Diikuti dengan bekas atau mantan pengetua Cikgu Nuraini Muhammad Ali daripada Alam Damai, Ras. Seterusnya, pasangan kekasih, Puan Noraziah Azizan bersama suaminya, Cik Yahya Baharom. Mungkin mereka berdua sedang berada di rumah Makcik Fatimah, dan rumah Makcik Fatimah sudah menjadi madrasah untuk medan perbincangan harfiah. InsyaAllah, itu bersungguh-sungguhnya mereka membahaskan tentang i'rab, bahaskan tentang nahwu, sharaf, terjemahan harfiah di sana. InsyaAllah. Tahniah buat tim Makcik Fatimah sama Encik Yahya dan isteri. Seterusnya Hajah Rokiah Saidin daripada Paya Kongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang. Hajah Umi Kalsum daripada Melaka. Hajah Masuri Muhammad Said daripada Shah Alam. Azmah Ahmad Jani Azi dari Lenggeng Negeri Sembilan. Puan Rosna Osman daripada Ulu Langat, Selangor. Umi Esa daripada Paya Kongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang. Yahya Baharom, lebih saya panggil Pak Ya. Dia sedang menjadi tunggak dalam perbincangan satu-satunya serta lelaki yang ada di rumah Makcik Fatimah yang membincangkan topik-topik yang dibahaskan khusus tentang nahwu dan saraf. Seterusnya, Puan Naimah Salwa daripada Kemaman, Darina Hamzah daripada Teluk Kumba, Pulau Pinang, Aniza Ali Imran. Saya belum kenal lagi. Harap dapat Puan Aniza. Kalau keberatan, sila nyatakan daripada mana. Dan saya harap Puan selesa dan seronok dengan perkongsian ini. Seterusnya, Hajah Zaitun Syafi'i, juga daripada Alustar. Fazia Suri, Kulim, Kedah. Hamidah Zakaria, Taman Impian, Kuantan. Long Yom, ya, tim Makcik Fatimah. Juga turut serta di Madrasah Fatimiyah. Madrasah Fatimiyah. Rumah Makcik Fatimah dah jadi madrasah. InsyaAllah. Seterusnya, Hajah Maimun Simon daripada Melaka. Mariam Abdul Aziz, Seri Kembangan, Selangor. Mariam Saleh, dua Mariam. Mariam Saleh daripada Ampangan, Seremban, Negeri Sembilan. Tarifah Abdul Fatah, Senawang, Negeri Sembilan. Safiah Zakaria, Putrajaya. Nik Fauziah Rahman, Pasir Tumbuh. Nik Fauziah, Pasir Tumbuh, Kelantan. Hajah Wardah, Taman Permata, Kuala Lumpur. Aniza Ali Imran, saya Kak Ija yang kita jumpa di Transdimensi. Ustaz, Raja baru saya dari Subang. Okey, apa? Okey. Ija, yes. Puan Aniza adalah peserta yang baru berkenalan dengan harfiah ketika program di Transdimensi tempoh hari. Dan beliau ni peminat kepada motorhome, ke travel. Kalau tak silap saya, ya saya yang suka camping. Betul? Alhamdulillah. Orang yang lasak, insyaAllah.
Semoga Puan Aniza akan lebih uh, bersedia untuk memahami Quran, bersedia untuk belajar bagaimana untuk memulakan pelajaran ini. Nasihat saya, mulakan dengan surah Al-Fatihah. Mulakan dengan surah Al-Fatihah dan ertikan dengan cara yang betul. InsyaAllah pada 17 Mac nanti kita akan ada program di Transdimensi sekali lagi, dan di situ saya akan bimbing bagaimana untuk menterjemah surah Al-Fatihah. Semua peserta akan diberi peluang untuk menterjemah surah Al-Fatihah. Pada peserta yang ada sekitar Selangor, sekitar Ijuk, sekitar Kuala Selangor, sila dapatkan apa maklumat daripada Transdimensi, sama ada melalui Puan Jamaliah ataupun Puan Hasmah Muda, untuk turut serta dengan program di sana. Baik, tahniah Puan Aniza. Seterusnya Nurliah Sulaiman dari Kalumpang. Cikgu Nuriah dari Kalumpang, antara yang aktif dan ingin berkongsi juga tentang harfiah. Kemungkinan juga akan adakan program di Tanjung Malim. InsyaAllah sedang diusahakan. Seterusnya Puan Majmin Muhammad Yusof pada Semenyih, Selangor. Zafia Zakaria, ingat semua saya. Dia ulang setiap minggu, memang ingat ya. Minggu 2 kali ulang. Orang yang sama, insyaAllah ingat. Terusnya Fatimah Osman, Ibu Fatimah Osman daripada Cendereng, guru Quran, umur 70-an. InsyaAllah semangat, gigih, terus masih lagi boleh menterjemah dengan baik, dan antara penggerak bagi masjid karya beliau. Tentunya Puan Nurlita Ramli daripada Ampangan, Seremban Negeri Sembilan, dan Puan Maznah Judin daripada Ampang, Selangor. Ini yang mampu saya kongsikan, nama-nama yang mampu saya sebut dan yang beri komen di sini. Dan baru masuk Puan Lia Hamid daripada Parui, Seremban Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Selesai. Puan Lia mantan anggota polis, kalau tak silap saya. Alhamdulillah. Baik, itu saja yang ada di talian, dan kita terus kepada kongsian hari ini. Laju internet ini. Alhamdulillah. Dia kita perhatikan arti mudah hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya. Inna, baru masuk Lasadarus, adik pulau, Pulau Pinang, Jarafi Ahmad Ali, Kanga, Perlis, Puan Rozi Ahman, Taman Ira, Kanga, Perlis, Daimah Baharan, Kuala Selangor, Selangor, Azimah Abdullah, Paya Kongsi, Pulau Pinang, balik pulau Pulau Pinang. Terima kasih kepada semua yang bergabung. Rin Hasan, Ampang, Kuala Lumpur, Ampang, Selangor. Janda lama tak nampak. Semoga janda sehat. Kita tengok
Tengok rinasan, tinggal aja anda. Mari kepada ayat kita. Ayat yang ke-62 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Satu ayat. Bahasa Arab kita panggil satu jumlah. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Dia tak ya, Ajar anda tak sihat, dia jatuh tadi. Jatuh dekat bengkel. Tak boleh jalan, Ustaz. Fahallah syifan. Doakan ajar anda antara orang yang keras, belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Allahumma rabban nas azhibil ba's fiha anta syar la shifa illa shifaan la yuqadir. Nas'alullah al-azim wal 'arsyil 'azim ayyash. Nas'alullah al-azim rabbal 'arsy ayyash. Nas'alullah al-azim rabbal 'arsy pada wakil. Saya dapat bayangkan macam mana kalau terjatuh dalam lubang di bengkel tu di ketika usia yang sudah mencecah 64, 65, agak membimbangkan juga. Semoga aja sehat dan terus bersemangat. Terima kasih kepada semua yang mengaminkan buat hajat anda. Mungkin saya akan ziarah nanti. Kiranya berkesempatan saya akan ziarah hajat anda. Terima kasih semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga pengisian kita pagi ini penuh dengan ibadah. Dan hanya ibadah baca Quran. Dan dalam majlis kita, samping malaikat sedang mengaminkan, kita doakan, kita panjatkan doa ini hingga kesembuhan untuk hajat anda. Siapa yang tak kenal hajat anda, orang yang ceria, orang yang sentiasa happy dan terjemahannya, bacaan Qurannya bagus, sangat menyenangkan, kualiti terjemahannya pun baik. Saya tahu bagaimana beliau mereka awal belajar macam mana dulu, begitu mencabar, dan beliau suka belajar. Bila kita gembira dengan belajar, kita seronok dengan apa yang kita pelajari, walaupun susah macam mana, walaupun di usia yang agak lanjut, sangat sukar bagi orang yang berusia lanjut menguasai dengan baik, Masya Allah. Tapi dengan kegembiraan, seronokan yang kita rasakan, segala kesulitan tu menjadi ringan, menjadi mudah. Inilah tips, resipi untuk kita menguasai sesuatu perbuatan, sesuatu pekerjaan yang kita lakukan. Kita kena enjoy dengan kerja kita. Dan ini resipi yang ustaz saya titipkan kami dalam melayari kehidupan. Antara perkara yang perlu kita ada dalam diri kita, 4 hal. 4 hal yang perlu kita seronok dalam melakukannya. Pertama, kita kena seronok dengan kerja.
Empat sedap istilah dia. Ada empat sedap. Kerja sedap, makan sedap, tidur sedap, buang air besar. Kalau kita ada empat sedap ni, kita akan enjoy. Apa kerja kita kena seronok. Apa kerja kita, belajar ke, membaca ke, menulis ke, memandu ke, kebun ke, kerja mesti seronok. Kalau kerja tak seronok, walaupun hebat kita punya driver ke, kita ada office yang besar ke, yang selesa ke, kita ada ramai staff ke, kalau kita tak enjoy dengan kerja, kita bosan, nak pergi kerja pun malas, nak gosok baju pun tak, nak pilih baju apa pun tak tahu, apa nak padankan dengan kasut apa, dengan jam tangan apa. Seronok. Kalau kita seronok, tak perlu driver pun, kita jalan kaki pun kita seronok. Kita berpeluh mandi peluh, berjalan kaki, kita bekerja, tak sedar, punya matahari dah tegak atas kepala. Sedap, seronok buat kerja. Dia penuh dengan lumpur, dengan peluh, mandikan peluh yang busuk, dengan segala pakaian kotor, tak ada masalah. Enjoy dia. Belajar Quran, terjemah Quran, kerja kita. Tugas kita. Kita kena seronok. Kalau kita seronok, insya-Allah, yang susah akan jadi mudah. Akan ada usaha, ada cara, ada langkah-langkah yang akan kita cuba atasi untuk ingat. Kedua, jangan nanti biryani kambing, kambing golek ke. Tak semestinya. Gulai lemak, sayur kacang pun jadi. Kalau dah lapar, kalau bayangkan, kalau kita kerja kita sedap, kita tak sedar matahari dah tepat atas kepala, kalau peluh dah basah, baju dah basah dah, bermandikan peluh, tenaga dah habis rupanya. Kita tak sedar yang seronoknya. Maka makan lauk apa pun. Belacan ikan bilis goreng. Baca kitab pun sedap, Masya Allah. Dan syukur kita, Masya Allah. Alhamdulillah, seronok. Selera makan. Nasi lembek, duduk bawah pokok, angin tiup kuat. Oh, makan sedap. Selera. Badan letih. Oh, teh tarik ya. Air masak je pun cukup. Dia sedap, makan sedap, tidur sedap. Badan kalau dah letih, letak je kepala, tidur. Tak perlu tilam empuk, tilam beribu-ribu ringgit, tak perlu. Atas lantai, atas tanah pun boleh tidur. Kalau tak boleh tidur, belilah dengan bantal special, premium, pillow, dengan tilam yang ada kualiti tebal, memang yang terbaik, beribu duit habis. Tak boleh tidur juga. Tidur ni. Ada orang tak boleh tidur, bayangkan mana. Tahun tak boleh tidur. Makan. Tidur. Dan last kali, buang air besar. Kampung berak. Buang air ni, kalau ada masalah, pukul lapar pun, macam biasa kita kalau kena bersih, pukul lapar tapi takut. Kerja seronok, jadi tak seronok. Nak suka dengan kerja, tapi kalau ada masalah, buang air problem, kerja yang seronok jadi tak seronok. Kita dah gerak sakit, semua sakit. Kerja sedap jadi tak sedap. Pukul lapar, takut. Mata mengantuk tapi nak bergalis, paling kanan paling sakit.
Kalau ada 4 sedap, kalau makan buang air lawak. Maaf cakap, duduk jaga. Inilah. Makan selera, tidur letak di dengkul. Seronok. Makan sedap, kerja sedap, tidur sedap, buang air sedap. InsyaAllah. Tips untuk pagi ini sebelum kita mulakan terjemahan. Ustaz ni apa dah setengah jam ni Ustaz ni? Belum terjemah lagi ni Ustaz. Inilah antara bahan-bahan yang perlu saya kongsikan. Kebetulan kita tahu tentang khabar hajat anda tadi. Jadi, sama-sama doakan untuk beliau. Dan kita kena siapkan. Saya rasakan, alhamdulillah untuk setakat ini 4 sedap tu ada. Tapi bila dah ada syarat jantung, kena waspada. Kena bersiap. Baik, terima kasih kepada semua yang menonton. Puan Kamariah, Hajah Kamariah Daulah Kanan daripada Sungai Buloh, Rosni Tambah, Rosni daripada Sungai Buloh, Khadijah Khalid daripada Brunei, alhamdulillah, Aminah Irfan daripada Manjung, lagi Fauzia Suri, Noraida Isa dari Kuantan. Alhamdulillah. Ini sempat nama-nama yang sempat saya sebut. Terima kasih kepada semua penonton dan alhamdulillah ada 60 orang. Kembali kepada perbincangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Satu jumlah. Ya. Wa ma min ilahin illallah. Satu jumlah. Juga jumlah ismiyah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Satu jumlah ismiyah. Ayat 62 ada 3 ayat. Ada 3 jumlah. 3 jumlah. Jumal. Jumlah mufrad. Kalau 3, jumal. Kata jamak dia adalah jumal. Okey. Buat. Okey. Ini biasa saya ada kamera depan saya. Jadi saya biasa pandang kamera. Tapi hari ini kabel tu pula ada problem. Jadi saya terpaksa gunakan kamera laptop. Laptop dia punya kurang sharp. Yang terbawa-bawa mata pandang ke depan ya. Jadi jangan maaf. Saya pandang depan tu sebenarnya dah terbiasa pandang kamera depan. Ini pas pandang kamera laptop. Kena tunduk sikit mata. Auzubillahi minasyaitonir. Berikan makna satu persatu. Inna sesungguhnya. Ini kita namakan huruf nasikh. Inna juga kita menamakan huruf inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Dia ada kumpulan dia, huruf ini. Dan huruf ini tugas dia menasabkan isim dan merofokkan khabar. Menasabkan isim itu bermakna asal isim tersebut mubtada, dia berubah nama jadi isim inna, jadi dia menasabkan isim. Dan dia merofokkan khabar. Inna juga kita namakan huruf taukid. Ya, Umi Isa. Taukid, huruf inna lit taukid boleh. Huruf inna tujuan dia untuk menegaskan. Taukid itu maksudnya menegaskan, untuk meneguhkan, menguatkan. Kenapa? Kuatkan ayat isim. Kalau qad sesungguhnya juga itu huruf tahqiqnya. Dia menguatkan juga, tapi menguatkan fi'il, jumlah fi'ilnya. Inna hadza sesungguhnya ini, hadza ini isim isyar, kata nama tunjuk. Hadza ini ada 2
partition pada haza ni. Satu huruf ha, satu lagi za. Gabungan dua kata ni, dua huruf ni, ha huruf, za ni isim, gabungan ni menjadi satu lagi. Satu ungkapan ni kita panggil isim isyarah. Ha ni kita namakan huruf tanbih. Ha kita namakan huruf tanbih. Tanbih maksudnya bentakkan. Hai, bentakkan. Haza. Tapi erti yang kita berikan ini saja. Kalau haza, ha tu huruf tanbih maksud bentakkan. Dulu suami perhatian. Ni. Haza, ini. Isim isyarah. Ha huruf tanbih. Za isim isyarah. Za isim isyarah. Biasa kita rangkumkan. Haza jadi satu kata. Isim isyarah. Ha li tanbih. Za isim isyarah. Macam mana i'rab isim isyarah? Tolong i'rabkan isim isyarah. Boleh tak? Siapa boleh i'rab? Sila tulis pada ruangan komen. Haza isim isyarah. Bukan hentakan, Azmah Majani. Haza huruf tanbih, bukan hentak, bentak. Ha, bentak. Bukan hentak, B-I-N. B, bentak. Macam mana? Haza ni isim isyarah. Isim isyarah semuanya mabni. Kecuali yang musanna sahaja, yang mu'rab. Macam mana i'rab isim musanna? Isim isyarah. Bagaimana i'rab isim isyarah? Yang mabni. Dan nak tengok siapa yang terawal tulis i'rab untuk isim isyarah. Isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Ya, Puan Maznah Judin yang terawal. Masya-Allah. Betul? Tania Maznah Judin mantan pegawai bank. Tak mustahil. Semua orang boleh. Apa juga latar belakang anda. Mulakan daripada awal. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tania Haja Umi Kalsum Abdul Rahman. Hadha ismul isyarah. Mabniun ala sukun. Fi mahalli nasbin isim inna. InsyaAllah. Tania Haja Umi. Datin Haja Jamilah. Alhamdulillah. Syukur. Ya, betul. Abah, pembetulan. Haja Azmah Majani. Faridah Salim. Isim isyarah. Bil qarib. Mabniun al sukun. Fi mahalli nasbin. Kena tulis kan dah. Fi mahalli nasbin isim inna. Yang mabni semua kena fi mahalli nasbin. Kalau kedudukan dia nasab. Kalau kedudukan dia rafa' fi mahalli raf'in. Dan begitu juga kalau kedudukan dia jar, kena fi mahalli jar. Artini Ibrahim. Hadha ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Bagus. Ego Hartini daripada Kota Baru Kelantan. Mantan guru untuk tingkatan 6. Allah bagi 3 tahun menangis mula belajar nak mengejar kan. Alhamdulillah. Oleh kerana ada disiplin belajar, mantan guru tahu macam mana menyusun waktu, disiplin belajar dan mengajar. Alhamdulillah, akhirnya beliau berjaya menguasai dengan baik. Umi Esa tanbih mabni ala sukun. Huruf tanbih hadza ismu isyarah mabni ala sukun. Okey, Haji Saidin, hadza ism isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Bagus. Ada tambah fi mahalli ya. Yang mabni semua kena fi mahalli. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Yang isim yang mabni semua kena fi mahalli raf'in ke,
fi mahali nasbin ke atau fi mahali jar. Tergantung kepada kedudukan kalimah tersebut dalam sesuatu ayat. Okey. Ada Nur Sulaiman, Sarifah Fatah, al-ha'u harfu tanbih. Dha ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahali nasbin isim inna. Okey. Nota Hajah Sarifah Fatah boleh disimpan. Okay, boleh jadi sifat al-ha. Bagus. Dha kasu baru masuk. Naim masalwa hadha ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahali nasbin isim inna. Surah Pusat, Surah Ali Imran ayat 62. Okey. Hadha isim isyarah. Lam muzhalaqah. Tahu? Lam selipan. Tujuannya litaukid, juga untuk penegasan. Tujuan lam untuk penegasan. Maka kita artikan lam tersebut benar-benar. Lam tersebut kita artikan benar-benar. Kenapa? Sebab lam tersebut tujuan dia untuk penegasan. Litaukid, untuk menegaskan. Inna dah taukid Ustaz. Lam pun taukid. Ya. Bila ayat ada inna taukid, lam lagi, lam taukid. Dua. Bila dua kali Allah tegaskan berarti serius. Berarti penting. Inna hadza, sesungguhnya ini, lam, benar-benar, huwa, dia. Ini domir. Domir muttasil atau munfasil? Sila tulis pada ruangan komen. Huwa ni adakah domir munfasil atau muttasil? Bersambung atau berpisah? Ada dua pilihan. Sila tulis pada ruangan komen. Huwa ni domir munfasil atau muttasil? Terima kasih Safi Al-Ansar baru masuk. Dia beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Seremban Negeri Sembilan. Domir muttasil aja Umi Kasum kata. Muttasil maknanya bersambung. Ada lagi jawapan? Pilih dua aja pilihannya. Munfasil atau muttasil. Sila tulis pada ruangan komen. Baru seorang, belum cukup. Kurang-kurang 5 orang baru saya bagi. Aja Umi yang pertama, dengan penuh yakin bahawa huwa itu domir muttasil. Nur Sulaiman, munfasil. Ada 2. Khadijah Khalid, muttasil. 2-1. Roki Haji Saidin, muttasil. 3-1. Aja Wardah, muttasil. 4-1. Azmah Madjani, domir mustatir. Mustatir. Mustatir dia hanya domir yang ada dalam fi'il saja. Domir yang dalam fi'il saja mustatir. Domir baris, dia hanya 2. Munfasil atau muttasil. Domir yang nampak berpisah atau bersambung. Aja Asmah Madjani, domir tu nampak. Huwa ni domir yang nampak. Domir baris. Dia sama ada munfasil atau muttasil, 2 saja. Muttasil bersambung, munfasil berpisah. Kamera adalah kanan. Bersambung, muttasil. 5-1. Zaitun Safi'i, munfasil. 5-2. Ada 2 orang baru yang munfasil. Fauzi Abdullah, Assalamualaikum Ustaz. Maaf, lambat masuk. Ada kelas tadi. Nasib baik ada kelas. Kalau tak ada kelas, berdiri atas kursi. Haji Gurau. Kak Haji, mantan guru Sekolah Kebangsaan Bandatul Sinon, dan sekarang kepada guru, cikgu bertukar kepada ustazah. Ada 2 title. Ajar Terjemah Quran Sistem Harfiah. Datin Haji Jamilah, munfasil, berpisah. 5-3. Ada 3 orang saja yang menjawab domir munfasil. Sebenarnya huwa ini adalah domir munfasil. Huwa domir munfasil. Huma munfasil. Hum
munfasil. Cik Yahya pun munfasil. Alah ustaz ni malu saya. Malu dalam urusan maksiat kan. Dalam urusan ibadah sepatutnya kita kena seronok, kita seronok dengan kerja-kerja yang gembira. Kita enjoy dengan kerja kita. Alhamdulillah. Apa ini asam garam kita dalam belajar dan mengajar. Kemudian wa naimah salwa domer munfasil. Ya, wa adalah domer munfasil, bukan. Habis lam tu sambung Ustaz. Memang tulisan huruf A boleh sambung dengan huruf lam. Kalau lam bagi dia bukan lahwa, lahu. Itu muttasil. Lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Laka muttasil, lakum itu muttasil. Kalau lam bagi. Tapi kalau munfasil, munfasil. Lahum, lakum, la ana, la nahnu, la anta, la antum, itu dhamir munfasil. Dhamir muttasil. Mungkin pada hum dengan hunna saja dua. Dengan lahuma tu. Mungkin kita keliru, sama mungkin jadi boleh munfasil, boleh muttasil. Tergantung kepada huruf sebelum dia. Kalau huruf jar, dhamir yang bersambung dengan huruf jar, dhamir yang berada selepas huruf jar, semuanya dhamir muttasil. Tapi untuk ini dhamir munfasil. Wa munfasil, hum munfasil, hiya munfasil, hunna munfasil. Kalau anta munfasil, anti munfasil, antunna, antum semua munfasil. Ana, nahnu, dhamir munfasil. Keliru Ustaz. Ya, keliru hanya pada beberapa dhamir saja. Hum dengan hunna tu. Yang lain tu tak perlu keliru. Tak mungkin keliru. Sebab yang bersambung tu ha je. Kalau untuk ganti nama dia lahu, ha depan hu saja. Lahu itu. Kalau huwa satu je. Huwa munfasil. Keliru Ustaz. Ya, memang sebab dia bersambungan lam. Tulisan dari sudut tulisan. Kena hafal tu. Dhamir munfasil. Wa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu. Kena hafal ni 14. Ada kita jumpa la anta. Tak jumpa ni. Kalau bersambung laka ada. La anta tu munfasil tu. Kalau lakum ada tu bersambung. Kalau la antum itu munfasil. Benar-benar, lam benar-benar selepas dia mesti kena munfasil. Kena biasa ni. Okey. La nahnu, la ana itu munfasil. Kalau li bagiku itu muttasil. Lana bagi kami itu muttasil bersambung. Lahwa benar-benar dia. Itu ada perbahasan huwa ni. Ada kata huruf apa dia iman. Ada kata dia mubtada. Tapi saya lebih selesa huwa tu kita nampak mubtada, al-qasasu khabar bagi mubtada. Mas Nasruddin kata, okey faham Ustaz. Nah, ingat dhamir ni. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum 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 ana ni. Hafal ni, dia dhamir munfasil. Satu-satunya dhamir munfasil. Dhamir ni munfasil, tak ada. Dhamir lain ni. Ada dua jenis dhamir munfasil. Yang ada rafa' huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antum ana. Satu, kedua dhamir nasab munfasil. Iyahu iyahuma iyahum yang ada iya. Itu dua dhamir ni. Ini saja yang dhamir munfasil. Yang selain itu semua dhamir muttasil. Ghaib, kamu khatab yang mutakallim. Dan muttasil. Huwa bukan ghaib, huwa munfasil. Kamu khatab atau muttasil. Tapi antum munfasil. Anta, antum, anti, antuma, antunna munfasil. Ya mutakallim muttasil. Tapi kalau ana munfasil. Dhamir mutakallimuna na kami
muttasil. Kalau nahnu munfasil. Nampak macam biasa ni kan? Ustaz ni domer pun nak kena detail ke? Bagi saya, domer ni topik yang besar. Memang saya detailkan. Memang saya, bila kita dah kuasai domer dengan baik, kita tentang fa'il, salah, kita ada lebih mudah lagi. Itu semua dah jadi mudah ni kan? Domer ni kita kena clearkan. Kalau domer kita buat sambil lewa, saya jadi tahu makna sudahlah. Tapi kita loncat topik lain. Belajar topik lain akan jadi susah. Dia mencabar lagi. Pada yang nak meneruskan pengajian dengan saya cerita domer memang saya detailkan. Saya perincikan domer. Fasil, muttasil, memang kena. Untuk domer munfasil, rofok. Wahum dia tak ada jar. Kalau lam huruf jar tu baru, lahu tu jar kan. Fawzia Suri, berstatus jar ke tak? Sebab lam tu bukan lam huruf jar, lam taukid. Benar-benar. Kalau lam huruf jar tu oleh lahua, lahu saja. Kalau lam huruf jar tu oleh lahu, la anta, laka saja. Kalau lam huruf jar tak boleh la antum, lakum. Kalau lam huruf jar tak boleh la ana, li saja. Lam huruf jar, bagiku. Lana, bagi kami. Tak boleh lanahnu. Kalau lanahnu, lam tu bukan lam huruf jar. Lam benar-benar. Lam huruf jar, lam tu bisa terjemahkan bagi. Bukan benar-benar. Inna hadza lahwa. Sesungguhnya ini lam benar-benar. Kalau dulu kami tak terjemahkan benar-benar. Inna tu kita terjemahkan bahawasanya. Hadza ini, lam tu bahawa sesungguhnya. Dulu. Sesungguhnya ini, bahawasanya ini, sesungguhnya dia. Dulu. Ya, semua domain munfasil berstatus rafa'. Ada satu lagi cikgu hari ini, domain munfasil berstatus nasab yang ada iya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu domain munfasil juga cikgu hari ini. Tapi status nasab. Itu juga domain munfasil. Tapi status domain nasab munfasil. Sebab itu terjemahan kita, iyahu, iya akan dia. Iyaka akan kau. Kenapa sebut akan tu? Bukan lafaz iya tu makna akan. Tak. Akan tu adalah tambahan. Merujuk kepada maf'ulun bih. Sebab maf'ulun bih hukum dia mansuk. Semua maf'ulun bih hukum dia mansuk. Cuma iyaka tu kita namakan maf'ulun bih. Bukan. Maf'ulun bih yang letaknya di awal fi'il. Yang di depankan. Alhamdulillah. Puan Zainab binti Abdul Rahman daripada Sungai Buloh baru masuk. Barakallah. Okey. Boleh Fawzia Suri? Puan Fawzia Suri daripada Kulim. Kena tahu status jar kalau ada huruf jar. Kalau huruf jar dia tak tulis lahwa, lahu saja. Baginya. Bukan bagi dia. Lahu baginya. Domain mutasil ni kita terjemah pun macam tu. Kalau status nasab, kita terjemahkan dia. Kalau status jar, nya. Kalau status nasab, dia. Untuk domer, ganti nama ketiga saya. Untuk hu tu. Status nasab, dia. Kalau status jar, nya. Itu perbezaannya. Apa macam tu sekali pun kita nak detailkan. Selagi ada makna, ada lafaz dia pengganti dia. Terjemahan yang lain ada. Alternatif dia ada. Kalau tak ada kalimat lain, kau tu samalah. Engkau ke kau. Nasab kejar sama. Ka engkau. Alamak. Facebook. Podcast waiting. Signal. Okay. Alhamdulillah. Baru faham. Alhamdulillah. Kak Jah daripada Brunei. Tempoh hari sempat jumpa di Jitra. Kebetulan beliau balik ke Jitra, ada urusan. Alhamdulillah, sempat bertemu orang Brunei di Jitra. Baik, kembali pada perbincangan kita. Inna hadza lahwa. Sesungguhnya ini lam benar-benar.
Dan domer ini marfu'. Domer munfasil ni satu-satunya marfu' ni lah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ananan. Kenapa dia marfu'? Sebab dia jadi mubtada selalunya. Sebab itu saya memilih huwa ni, dia jadi mubtada. Mana khabar dia? Al-qasasu itu khabar. Wal qasasu dia adalah cerita-cerita. Kisah-kisah. Dia adalah jamak taksir. Okay. Qissatun mufrad, qasasun jam. Qasasul haq, cerita-cerita yang dhamir baris munfasil, nasab munfasil, dua rafa' munfasil. Betul Cikgu Hartini. Kalau rafa' munfasil yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anana. Itu rafa' munfasil. Kalau nasab munfasil yang ada iya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Dua ini saja. Dhamir munfasil. Satu rafa' sebab jadi mubtada. Satu lagi nasab sebab dia jadi maf'ul bih muqaddam. Yang rafa' sebab dia jadi ada dalam jumlah ismiyah, yang nasab sebab dia berada dalam jumlah fi'liyah. Allahu a'lam. Boleh semua? Inna hadza lahuwal qasasul haq. Ustaz, baru kat pukul 9 Ustaz. Baru satu ayat tak habis ni. Janji nak buat 2 ayat, tapi tak lepas juga ni. Sungguhnya ini benar-benar dia adalah cerita-cerita yang benar. Cerita-cerita yang hak. Sifat mausuf. Al-haq sifat pada al-qasas. Jadi nat al-qasasul haq, dua perkataan ini kita namakan murakkab tausif. Murakkab tausif. Ataupun sifat mausuf atau naat man'un. Boleh belaka sama. Hal yang serupa. Istilah saja berbeza. Ustaz, khabar inna mana? Soalan kaji. Khabar inna wal qasasul haqqu. Jumlah ismiyah tu yang menjadi khabar inna. Terima kasih soalan kaji. Soalan yang baik. Bila ada isim inna, mesti ada khabar inna. Bila ada isim inna, mesti ada khabar inna. Isim inna haza, khabar inna, khabar bentuk jumlah. Khabar bentuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mana jumlah ismiyah dia? Huwa tu mubtada, al-qasasu tu khabar bagi mubtada. Al-haqu sifat bagi khabar. Jadi mubtada khabar jumlah ismiyah seluruhnya fi mahalli raf'in khabar inna. Fi mahalli raf'in khabar inna. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, kaji faham. Khabar inna marfu'. Khabar inna marfu'. Kalau khabar mufrad nampak tanda rafa' dia. Tapi kalau khabar jumlah fi mahalli raf'. Al-qasasu ada dua pandangan. Ada setengah buku al-qasasu itu dikatakan khabar inna marfu' dengan dhammah zahira. Ada juga pandangan satu lagi jumlah ismiyah tu menjadi khabar inna. Juga ada satu lagi pandangan jumlah ismiyah tu itu mubtada khabar. Huwa mubtada al-qasasu khabar bagi mubtada. Jumlah ismiyah tu menjadi fi mahalli raf'in khabar. Billah. Boleh? Itu ayat jumlah ismiyah yang pertama. Jumlah ismiyah yang kedua, wa dan ma nafi. Ma tidak. Ma nafi. Dalam i'rab ma huruf nafi, min harfun jar, Allahi majrur. Ilahin majrur. Tapi min tu min tambahan, min zaidah. Allah ni jar, apa ilah ni majrur lafzan marfu' mahallan. Dulu pula ni
Jadi sebenarnya mubtada ni. Lafaz saja. Tapi sebenarnya dia adalah ma min ilahin illallah. Tiada daripada ilah yang diibadahi melainkan Allah. Dan Allah tu khabar bagi tiada daripada ilah. Ilah sebenarnya mubtada, dia marfu'. Tapi oleh kerana dimasuki oleh min jar. Min zaidah nama dia, tambahan ke majrur lafzan. Secara lafaz dia jar, tapi sebenarnya dia marfu'. Fi mahalli raf'in. Marfu' mahallan. Majrur lafzan, marfu' mahallan. Kenapa dia marfu'? Sebab dia mubtada. Kenapa dia marfu'? Sebab dia illa ada tu khas. Illa ada tu khas. Huruf istisna. Huruf istisna, huruf kecuali. Huruf istisna, huruf kecuali. Allahu, Allah. Dan ada daripada Tuhan yang diibadahi melainkan Allah. Wa ma min ilahin illallah. Dan ada daripada Tuhan yang diibadahi melainkan Allah. Itu kalau harfiah dia. Dan ayat terakhir jumlah ismiyah dalam ayat yang ke-62 ini, inna lagi. Wa inna dan inna sesungguhnya. Tadi haza isim inna. Ini Allah. Macam mana i'rab isim inna ni? Allah. Saya nak tengok i'rab. Tadi haza dan i'rab. Allah pula i'rab. Saya tunggu. Saya beri ruang untuk anda i'rab Allah. Tengok siapa yang terawal sekali i'rab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 detik sudah berlalu. Masih belum ada, mungkin lambat sikit nak tulis. Allah. Macam mana i'rab? Allah. Maaf Ustaz, mohon undur diri. Ada kelas di masjid. Daimah Bahran, Hajar Daimah Bahran, undur diri. Kita pun nak undur diri sekejap lagi. Tapi ingat 10.30 nanti kita ada kelas bersama Ustaz Ahmad Kadri. Daimah sallah Allah. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fatahatun zahiratun fi akhirih. Okey, boleh? Ada lagi? Naimah Salwa daripada Kemaman mendahului. Kurang-kurangnya 3 orang. Tadi 5 orang. Ini susah sikit kan? Saya bagi. 3 orang cukup lah. Tapi kalau ada lebih, Masya Allah. Allahu. Mana Umi? Ustazah Esah muda. Lafzul jalalah. Allahu isim inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fiha. Ustazah Esah muda. Untuk lafaz Allah, kalau ahli akidah dia akan sebut Allahu ismul ahsan boleh juga. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah ya, Maimun Simon. Allah lafzul jalalah. Allah lafzul jalalah. Ismun inna. Allah lafzul jalalah ismun inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Kalau Allah sekali sebut lafzul jalalah dulu ataupun alismul ahsan. Alismul ahsan boleh juga atau lafzul jalalah boleh juga. Allah lafzul jalalah ismul inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tinggal isim inna ya. Nah, beritahu isim inna. Dia bukan hanya lafzul jalalah
dia bukan hanya al-ismul ahsan, tapi dia adalah menjadi isim inna. Inna mansubun. Dan oleh karena dia mu'rab, apa tanda nasab dia? Fatahatun zahiratun fi akhir. Untuk isim yang mu'rab tak perlu perkenalkan. Terus nyatakan kedudukan dia. Isim inna. Yang beza dia Allah. Nah, untuk lafzul jalalah kena maklumkan. Nabi tahu tentang lafzul jalalah. Allah lafzul jalalah. Terima kasih Ruqyah Haji Saidin. Untuk Allah jaga-jaga. Akan datang kalau jadi fa'il ke Allah lafzul jalalah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhir. Atau kalau maf'ulun bi Allah lafzul jalalah. Maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Itu lafzul jalalah. Allah ni memang begitu cara i'rab dia lafzul jalalah. Ya. Ustazah Sarifah Abdul Fattah. Allah, Allahu kalau dia jadi mubtada, Allahu lafzul jalalah mubtada marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhir. Kalau marfu', kalau mansub, kalau jadi itu jadi mubtada, kalau jadi khabar pun itu juga. Allahu ada apa lafzul jalalah khabar mubtada marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhir. Terima kasih Cikgu Hartini. Ulang sekali juga. Lafzul jalalah ismu inna mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun. Baik, itu nota Cikgu Hartini, boleh copy paste. Raffiam Ali. Untuk lafaz Allah memang begitu kita kena i'rab. Beza sikit. Okey. Alhamdulillah. Inna harf taukid ataupun huruf nasih. Allah lafzul jalalah isim inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih lam harfun lam muzhaliqah wa dhamir munfasil mabni ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Al-azizu khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-hakim khabar tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi terjemahan dia, dan sesungguhnya Allah benar-benar dia adalah yang Maha Perkasa, lagi tambah lagi boleh, lagi Maha Bijaksana. Bila ayat 62 telah pun sempurna, telah pun disempurnakan terjemahannya dan pembahasan bahasanya. Al-Hakim khabar tsani, bukan sifat, dia macam sifat. Nah, dia bukan sifat. Sebab dia makna yang berbeza. Hakim bukan menerangkan sifat pada Aziz. Dia menjadi khabar yang kedua, khabar tsani. Okey. Jadi sudah menonton yang saya hormati sekalian, selesai ayat 62. Rasanya konsen kita berhenti sampai setakat ini dulu, dan kita insyaAllah akan sambung pada hari Isnin depan. Sekiranya ada kesempatan dan kelapangan, kita akan jumpa pada hari Isnin akan datang. Dan suka saya nak maklumkan, sebentar lagi untuk slot yang kedua, jam 10.30 pagi, kita akan bersiaran bersama Ustaz Ahmad Qadri daripada Yaman untuk membincangkan tentang Quran juga, tapi bukan terjemahan, yang tentang i'jazul bayan. Pembahasan tentang tata bahasa Quran yang luar biasa. Tata bahasa Quran yang sangat unik. Tata bahasa Quran yang mencabar ahli bahasa. Sangat unik bahasanya. Lalu kita bahaskan pembahasan-pembahasan yang unik dari sudut sains. Cerita sains dalam Quran. Ini cerita-cerita bahasa yang melanggar etika bahasa. Kadang-kadang kita pelik sudut bahasa. Bukan melanggar. Dia agak pelik sikit. Kenapa guna isim? Kenapa guna fi'il? Kenapa jumlah fi'iliyah? Kenapa jumlah isimiyah? Kenapa wazan ni? Kenapa masdar? Kenapa maf'ul bih? Maf'ul mutlaq begini. Hal-hal ni sangat berkait rapat dengan apa yang kita pelajari. Sangat berhubung rapat dengan
dari selama ini. Timnya VN. InsyaAllah, jadi saya memberi ruang kepada anda. Bagi saya peluang ini peluang emas. Bila Ustaz Ahmad Kadri sanggup melapangkan masa di ketika beliau baru lepas solat subuh di Yaman, terus buat kelas. Jadi ini kesempatan emas, sila manfaatkan peluang ini. Ini ada sesuatu yang menjadi motivasi kepada kita untuk dapat kita pelajari nanti. Kelas 10.30 pagi nanti. Juga anda boleh punya kelapangan hari ini, dan saya mengalu-alukan untuk menyumbang bagi memeriahkan lagi program ini. Dan sumbangan tersebut saya akan salurkan kepada Ustaz Ahmad Kadri. Dan juga dia Ustaz jemput yang sebelum ini saya jemput, saya akan titipkan pada mereka semua sumbangan yang telah anda berikan. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada semua yang menyumbang. Semoga program ini akan terus ceria, terus meriah dengan barakah daripada semua yang memberi komitmen. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi buat semua. Dan saya sudahi majlis pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, kita jumpa jam 10.30 nanti insyaallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.